Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang Forum Intelek bersama saya Siti Nur Asia binti Ahmad pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin maya yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan para panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa penularan wabak COVID-19 yang bermula pada 18 Mac tahun lalu telah menyebabkan kehidupan kita dilalui dengan norma yang baharu, termasuk sistem pendidikan di negara kita. Oleh itu, keadaan ini telah menimbulkan banyak kekangan, terutamanya kepada para pelajar, tidak kira di tadika, sekolah rendah, sekolah menengah ataupun siswa-siswi di Institut Pengajian Tinggi. Masalah ini juga turut melibatkan para guru dan ibu bapa. Justru itu, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, PDPR, guru terbeban, ibu bapa terkesan. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan bagi setiap sekolah serta ke arah kelestarian pendidikan di negara kita. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana hadirin sekalian sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama kita ialah Datuk Tengku Nasiah binti Tengku Zulkifli yang merupakan pensyarah Pusat Kajian Kesejahteraan dan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Datuk? Khabar baik Asia. Asia apa khabar? Alhamdulillah khabar baik juga. Okey, baiklah kita akan ke panel kedua kita iaitu Dr. Azlina binti Rasali, merupakan Setiausaha Agung MUTP, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia. Selamat datang Doktor. Terima kasih Asia kerana menjemput saya pada pagi ini. Sama-sama Doktor. Baiklah sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebelum kita mendalami tajuk perbincangan kita pada hari ini, penting untuk setiap ibu bapa tahu bahawa PDPR ini tidak hanya terbatas kepada pembelajaran talian. Sebaliknya, ia juga boleh dilakukan secara luar talian termasuk kaedah TV pendidikan dan penggunaan bahan bercetak. Seperti yang telah kita ketahui bahawa topik kita yang akan dibincangkan pada hari ini iaitu PDPR, guru terbeban, ibu bapa tertekan, akan dikupas oleh panel-panel yang hebat ini. Baik, dengan itu saya ingin menanyakan dengan panel kita yang pertama iaitu Datuk Tengku. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 2 iaitu Datuk Dr. Marhanso, bagi membantu murid yang tidak mempunyai akses internet ataupun peranti, PDP dilaksanakan melalui serahan bahan pembelajaran kepada murid. Murid juga boleh menggunakan bahan bercetak seperti buku teks untuk rujukan mereka. Namun masalahnya Datuk, bukan semua ibu bapa tahu untuk membantu anak-anak mereka. Ada ibu bapa yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Apabila anak bertanyakan tentang soalan kerja sekolah, mereka tidak mampu menjawab. Jadi, pada siapa pelajar ni hendak rujuk? Dan Datuk, bagaimana kita boleh membantu pelajar sebegini? Silakan Datuk. Terima kasih Asia atas soalan yang diberikan. Jadi betul, sejak PDPR dilaksanakan, kita mendengar pelbagai keluhan dan rungutan bukan sahaja daripada pelajar terutamanya tetapi daripada pihak guru dan juga masyarakat di sekeliling kita. Semua bukan apa yang ada di Malaysia ini pendidikan tinggi dan ada juga pendidikan rendah. Kita tidak boleh nafikan adalah apa di antara kalangan ibu bapa ini mempunyai pengalaman ataupun mempunyai pengalaman juga menguasai kepentingan yang dipelajari oleh anak-anak mereka. Dan bukan sahaja ibu bapa yang tidak mempunyai pendidikan, malah ibu bapa yang mempunyai pendidikan juga mempunyai masalah di mana apa ataupun subtopik yang dipelajari anak-anak mereka, apa yang dipelajari oleh mereka dulu. Jadi ini adalah realiti yang kita lalui sekarang. Jadi nak akui bahawa wujud ataupun lompong di mana ibu bapa berhadapan dengan isu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Jadi apakah ataupun bagaimana cara untuk kita mengatasi isu ini? Bagi saya, dengan kita hubungkan jalinan yang baik
antara ibu bapa dan juga guru. Saya rasa inilah yang kita boleh lakukan untuk menguruskan risiko ini. Kerana COVID-19 ini ataupun pandemik ini adalah satu risiko dan cara untuk menangani risiko ini adalah melalui komunikasi yang berkesan. Jadi sejauh mana komunikasi pihak kementerian, pihak sekolah, pihak Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Daerah boleh berkomunikasi dengan ibu bapa kepada pelajar-pelajar ini. Jadi selain itu, guru besar ataupun pengetua juga memainkan peranan yang penting sebagai pemimpin kepada sekolah untuk mendekati ibu bapa mereka. Jadi pelbagai kaedah yang boleh dilaksanakan sebenarnya. Sebagai contoh, kaunter kepada maklumat, kaunter pengajian, kaunter pengurusan ataupun kaunter penerangan dan juga ruang sembang di WhatsApp antara guru dan juga ibu bapa untuk berbincang mengenai masalah ataupun isu yang dihadapi oleh ibu bapa dan mungkin boleh bertukar pendapat dan boleh menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Jadi kita akui bahawa kita tidak dapat melaksanakan satu kaedah yang sangat berkesan seperti sebelum ini, waktu sebelum pandemik COVID-19. Tetapi sedikit sebanyak ataupun usaha yang dijalankan dapat membantu ibu bapa yang tidak berpendidikan dan juga berpendidikan untuk sesuaikan ibu bapa maklumat, bahan pelajaran yang mudah dan sebagainya. Datuk, bagaimana Datuk melihat pengurusan komunikasi di antara kementerian, para guru, PIPG dan ibu bapa setakat ini? Jadi seperti yang kita tahu, pengalaman pandemik COVID-19 di negara kita dalam pendidikan adalah pengalaman yang pertama. Dan bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia mengalami wabak COVID-19 ini. Tetapi kita sebenarnya, jika kita lihat pada 1997, kita sebenarnya ada pengalaman sebelum ini pada program Smart School ataupun sekolah best study. Di mana dalam program sekolah best study tersebut, kita banyak menggunakan sistem online di pendidikan. Jadi tetapi maknanya program sekolah best study itu tidak berkesudahan akibat oleh beberapa faktor. Tetapi bagi saya, pengalaman yang diperoleh daripada sekolah best study tersebut daripada yang pasal dalam bidang pendidikan ini tak bertahun dan sepatutnya usaha tersebut melihat semua dan kita jadikan khazanah atau faham yang boleh digunakan untuk gunakan itu saja. Okay. Baiklah, terima kasih kepada Datuk Tengku atas penjelasan sebentar tadi. Kita teruskan pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Azlina. Baik Doktor, saya ingin menanyakan pada pandangan Doktor, adakah saranan membekalkan komputer riba untuk pelajar yang kurang berkemampuan bagi membolehkan mereka mengikuti PDPR dengan baik satu saranan yang keterlaluan? Sebab kita tahu dianggarkan 6.5 juta pelajar di negara kita, iaitu 70% tidak mempunyai komputer riba. Maka ini bermakna kerajaan perlu pertimbangkan untuk menyediakan sekitar 4.5 juta komputer riba. Adakah ia satu permintaan yang keterlaluan dan sesuatu yang mustahil dari sudut pandang Doktor sendiri? Baiklah, terima kasih atas moderator Cik Asia di atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Okay, bagi menjawab persoalan ini, saya akan mengikut pandangan saya akan mengatakan bahawa itu adalah satu jumlah yang sangat besar daripada pihak kerajaan yang saya tak jangka kerajaan akan buat dalam masa terdekat. Seterusnya, kita harus memahami bahawa tak semestinya PDPR atau pembelajaran dan pendidikan daripada rumah hanya dalam talian adalah satu tanggapan yang salah. Kalau kita mengatakan bahawa PDPR adalah 100% dalam talian,
Hal ini demikian kerana walaupun ada komputer di rumah, tetapi ada sesetengah ibu bapa yang tidak mempunyai ataupun tidak berkemampuan dalam menyediakan akses internet ataupun mereka tidak berkemampuan untuk membiayai internet. Jadi saya rasa komputer tidak akan membuahkan hasil yang besar dalam pendidikan para pelajar. Seterusnya, penggunaan komputer yang berlebihan ataupun keterlaluan selama berjam-jam dalam satu hari selama seminggu akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang akan timbul dalam kalangan anak-anak kita. Sebagai contohnya, penggunaan earphone yang berlebihan akan merosakkan pendengaran mereka. Seterusnya, penggunaan skrin komputer yang terlalu lama akan menyebabkan gangguan kepada penglihatan mereka. Baik, jadi pada pandangan saya, penggunaan komputer yang berlebihan saya tidak galakkan atau saya tidak begitu gemar kerana ia akan mendatangkan pelbagai masalah kesihatan kepada anak-anak ataupun pelajar kita. Sebab jadi dengan itu, saya menyarankan, saya suka untuk menyarankan kepada kementerian untuk menggunakan kaedah yang pelbagai untuk menjalankan PDPR sekalipun di bandar ataupun di kawasan yang mempunyai talian yang bagus. Biarlah kepelbagaian dalam kaedah menyampaikan pendidikan ini dapat menjadi norma baru pada masa kini. Mengikut tinjauan yang dijalankan, terdapat 5 kaedah dalam menyampaikan pendidikan. Yang pertama, secara dalam talian, sebagai contohnya melalui Google Meet, Zoom dan sebagainya. Yang kedua, di luar talian, iaitu para pendidik ataupun guru boleh merakam rakaman ataupun mereka mengajar subjek ataupun silibus tertentu. Yang ketiga, secara drive-thru, di mana para guru boleh meletakkan ataupun meninggalkan nota ataupun modul latihan di pondok pengawal. Oleh itu, ibu bapa boleh datang mengambil dan serahkan kepada para pelajar. Yang keempat, guru-guru boleh keluar ataupun pergi ke rumah pelajar, terutamanya di kawasan pedalaman di mana ibu bapa ataupun para penjaga tidak berkemampuan ataupun tidak boleh hadir ke sekolah untuk mengambil nota murid-murid. Dan yang terakhir adalah TV pendidikan yang telah sedia ada. Baiklah, dalam kaedah-kaedah yang dinyatakan ini, ada satu isu yang sangat besar, iaitu isu keberkesanan. Isu ini merupakan bukan berapa banyak pilihan yang kita ada untuk menyampaikan pendidikan, tetapi kita kena ukur dari segi keberkesanan PDPR yang dijalankan kepada pelajar. Tak guna juga jika pelajaran dijalankan selama berjam-jam atau berjam-jam lamanya, tetapi para pelajar tidak dapat menerima satu pun objektif pembelajaran kerana mereka kurang fokus dan di atas perkara-perkara ataupun sebab-sebab tertentu yang lain. Jadi para pendidik haruslah memegang ataupun haruslah menjadikan isu keberkesanan ini sebagai satu isu untuk menyediakan pembelajaran yang terbaik bagi para pendidik di luar sana. Jadi maka dengan ini saya rasa itu sahaja jawapan yang boleh saya berikan. Terima kasih atas soalan yang dinyatakan. Baiklah. Terima kasih kepada Dr. Azlina atas pendapat dan penjelasan yang telah diberikan. Jadi, kita dapat lihat bahawa sebenarnya cabaran-cabaran tersebut merupakan satu masalah yang boleh diatasi sekiranya kita berbincang dan saling mengeluarkan idea. Cabaran tersebut juga boleh dijadikan sebagai suatu pengajaran dan pengalaman buat para guru pada masa kini. Baiklah, kita rehat seketika dan kembali selepas ini. Baiklah, kembali kita dalam forum intelek Okey, jadi kita mendapat satu soalan dari pengguna Twitter yang bernama Kunazul. Okey, soalan yang tanyakan adalah, apakah aplikasi yang paling baik dan berkesan untuk digunakan oleh para guru ketika melakukan PDPR secara maya? Jadi saya rasa soalan ini akan dijawab dan dijelaskan oleh panel pertama kita, iaitu Datuk Tengku. Dipersilakan Datuk. Okay, jadi soalannya adalah, apakah aplikasi yang paling berkesan untuk pelajar digunakan pada PDPR? Jadi sebelum itu, kita perlu lihat dahulu latar belakang setiap pelajar, iaitu ada pelajar yang datang daripada bandar,
ada pelajar yang datang daripada luar bandar dan ada juga pelajar yang datang daripada pedalaman ataupun orang asli. Jadi internet itu berbeza. Jadi kita lihat di sini bahawa perbezaan di antara mereka. Jadi sepanjang pengalaman saya melaksanakan PDPR pada 2020 dan juga 2021, saya melihat bahawa antara aspek yang perlu dititikberatkan untuk melaksanakan PDPR adalah yang pertama, murid seperti kemampuan menggunakan internet, capaian internet yang stabil, dan aplikasi yang tidak terlalu untuk ibu bapa dan pelajar untuk log masuk. Yang kedua, aplikasi yang meraihkan kehendak dan kemahuan ibu bapa dan pelajar, sama ada pihak yang pro video conference ataupun untuk menyimpan data internet. Yang ketiga, aplikasi yang bersifat fleksibel. Ia mampu menggunakan sama ada melalui komputer atau di rumah boleh diakses dengan capaian internet yang kurang stabil. Jadi saya rasa suka untuk saya ulang balik apa kaedah, 5 kaedah pembelajaran yang disebut oleh panel sebelum ini, iaitu yang pertama, pembelajaran dalam talian, yang kedua, pembelajaran di luar talian, yang ketiga, pembelajaran drive-thru, guru, pembelajaran melalui TV pendidikan. Jadi untuk pelajar yang tinggal di bandar dan mempunyai akses internet yang mencukupi, bagi saya mereka boleh melaksanakan kaedah pembelajaran di dalam online dan boleh menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Telegram dan lain-lain lagi. Mereka juga boleh menggunakan TV pendidikan kerana setiap rumah daripada tersebut mempunyai TV, mengakses TV untuk menjalankan pendidikan. Yang ketiga, juga boleh melaksanakan pembelajaran di luar seperti kepada guru mereka sebagai bukti. Mereka juga boleh guru-guru juga boleh melaksanakan kuis secara online, iaitu melalui aplikasi Kahoot, Quizizz dan lain-lain lagi untuk meningkatkan pemahaman murid-murid tersebut. Jadi bagi saya untuk pelajar di bandar, masalahnya adalah kurang kerana capaian mereka sangat pantas dan juga coverage mereka sangat padu. Untuk pelajar yang tinggal di luar bandar pula, bagi saya mereka boleh menjalankan pembelajaran PDPR secara atas talian tapi hanya menggunakan data yang sedikit, menggunakan ruang sembang di WhatsApp dan juga di Telegram sebab ia tidak memerlukan terlalu banyak internet. Guru perlu mengurangkan kerana Google menggunakan terlalu banyak data untuk internet. Jadi yang kedua, mereka juga boleh melakukan pembelajaran secara drive-thru, iaitu guru-guru menyediakan bahan dan dihantar ke pondok pengawal dan murid-murid mengambil bahan daripada pondok pengawal tersebut dan menanyakan guru di ruang sembang jika ada sebarang pertanyaan. Jadi seterusnya untuk luar bandar juga boleh menggunakan TV pendidikan, pencerahan ataupun mendapatkan input-input baru daripada TV pendidikan. Okey, yang ketiga adalah pelajar di luar bandar, pelajar pedalaman ataupun orang asli. Bagi saya tidak lain dan tidak bukan satu kaedah yang sangat terbaik untuk mereka adalah untuk akses internet dan juga tidak kurang pemahaman ataupun pengetahuan tentang aplikasi yang terbaik bergantung kepada lokasi dan juga taraf pelajar itu sendiri. Jadi saya harap untuk menjawab soalan hari ini, saya serahkan kepada Aziz semula. Baik, terima kasih kepada Datuk Tengku atas jawapan yang padu. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada Dr. Azlina. Okey Doktor, pengajaran dan pembelajaran PDP kita tahu turut dilaksanakan melalui siaran TV pendidikan sejak 6 April tahun lalu dan selama 9 jam sehari pelajar akan duduk di depan TV dan belajar. Oleh itu, sejauh mana Doktor rasa keberkesanan inisiatif TV pendidikan ini kepada para pelajar?
Baiklah. Bagi menjawab persoalan ini, saya akan gunakan satu analogi. Sebagai contohnya, kita letakkan diri kita dalam keadaan perang ataupun kita sendiri sedang berperang. Jadi kita perlu mencari makanan untuk mengenyangkan perut kita, untuk meneruskan kehidupan. Betul tak? Okey, benda yang sama juga perlu diaplikasikan dalam situasi ataupun situasi zaman sekarang, iaitu pandemik COVID-19, dalam sektor pendidikan terutamanya. Kita nak pastikan motif utama kita adalah kita nak pastikan pendidikan yang berterusan kepada anak didik kita ataupun kepada para pelajar supaya mereka tidak ketinggalan dalam pendidikan. Oleh itu, apa-apa sahaja cadangan ataupun cara yang ada memang kita sentiasa alu-alukan. Dan kita juga boleh lihat dengan adanya tinggi pendidikan, merupakan pada setengah pendapat mereka ataupun mereka mempercakapkan, mengatakan bahawa tinggi pendidikan merupakan jawapan atau kepada PDPR yang dijalankan pada masa kini. Tetapi jika kita lihat sebelum ini, tinggi pendidikan sudah pun sedia ada, tetapi keberkesanan ataupun kejayaan di pendidikan ini adalah bukan 100% kerana beberapa sebab ataupun faktor yang telah faktor. Kerana seperti yang kita tahu, elemen hiburan merupakan satu elemen yang sangat penting ataupun perlu kepada para pelajar untuk menarik mereka untuk berget aktif ataupun untuk menyebabkan mereka tertarik dengan tim pendidikan. Tetapi dalam tim pendidikan ini menjadi kurang berjaya kerana TV pendidikan ini hanya dijalankan oleh guru-guru selama berjam-jam lamanya hanya mengajar. Jadi perkara ini boleh mendatangkan kebosanan kepada para pelajar. Oleh itu, pada pendapat saya, kita perlu gabungkan pelbagai kaedah pendidikan, sebagai contohnya pendidikan segera ataupun pendidikan tidak segera. Jadi matlamat pendidikan dapat dicapai terutamanya dalam masa kini. Oleh itu, kita juga boleh kembali ataupun melihat sejarah pada masa dahulu di mana satu kaedah yang telah digunakan seperti menggunakan pos untuk menghantar ataupun untuk menyebarkan nota-nota dan juga latihan kepada para pelajar. Jadi tidak kisahlah apa-apa sekalipun kaedah yang dijalankan boleh dijalankan terutamanya pada masa kini untuk mengatasi masalah PDPR ini. Jadi saya menyarankan untuk para pendidik lebih kreatif dalam menyampaikan pendidikan kepada para pelajar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih atas terima kasih kembali kepada Cik Asia. Baiklah, terima kasih juga kepada Dr. Azlina. Sama-sama. Okey, sebenarnya jawapan-jawapan yang diutarakan oleh para panel kita sebentar tadi seharusnya diambil peduli dan diaplikasikan oleh pihak kerajaan dalam membantu para pelajar agar dapat kembali belajar dalam keadaan yang selesa dan lancar walaupun tidak seperti dahulu lagi. Baiklah, sebelum mengakhiri forum kita, mungkin para panel boleh memberitahu apakah cadangan atau harapan yang boleh diberikan kepada para pendidik di luar sana. Jadi kita mulakan dengan panel pertama kita, Datuk Tengku. Silakan. Terima kasih. Jadi untuk cadangan, sebelum tu kita berbalik semula pada tajuk kita iaitu guru korban, ibu bapa terkesan. Jadi bagi saya, kesan yang dihadapi oleh ibu bapa, tekanan yang dihadapi oleh anak mereka yang tidak mempunyai peranti yang mencukupi untuk menjalankan PDPR di rumah. Jadi mungkin kalau ibu bapa mempunyai 5 orang anak, mungkin tak mempunyai peranti, sedikit sebanyak jaskan PDPR di rumah. Bagi saya, antara kaedah yang boleh dilaksanakan adalah yang pertama, iaitu pusat sokat atau memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan peranti ini atau golongan B14 yang memerlukan peranti ini, bantuan untuk mereka melaksanakan PDPR di rumah dengan berkesan. Yang kedua, tamu-tamu masjid boleh didermakan untuk mereka mendapatkan peranti-peranti internet. Sinilah kita lihat peranan masjid
digunakan. Masjid mendermakan daripada duit mereka untuk untuk menjalankan PBR yang berkesan di rumah lah. Jadi yang terakhir adalah bagi saya pihak kerajaan boleh beraktif dengan pihak syarikat telekomunikasi untuk memberikan liputan menyajikan internet, contohnya internet internet yes secara terutama kepada pelajar di pedalaman dan juga pelajar di luar bandar. Walaupun mendapat mungkin tidak range yang padu, namun begitu sedikit sebanyak ia mampu untuk memberikan pelajar maklumat di WhatsApp dan juga Telegram untuk mendapatkan maklumat daripada guru-guru mereka dan melaksanakan arahan yang diberikan oleh guru-guru mereka. Jadi saya rasa peranan Baitul Mal, peranan masjid dan juga peranan kerajaan berkolaboratif dengan syarikat telekomunikasi sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa, guru dan juga pelajar untuk melaksanakan PDPR secara lebih berkesan dan secara lebih efektif. Itu sahaja cadangan saya. Okey. Baik, terima kasih kepada Datuk Tengku. Seterusnya, Dr. Azlina, mungkin ada apa-apa cadangan atau harapan yang ingin diperkatakan? Silakan. Okey, baiklah. Seperti saya akan berikan sedikit harapan. Baiklah, seperti yang cadangan yang telah dinyatakan ataupun disebutkan oleh Datuk Tengku sebentar tadi, ianya merupakan idea-idea yang sangat baik yang boleh dipraktikkan oleh kementerian ataupun oleh para pendidik sendiri untuk menjadikan ataupun untuk menyediakan pembelajaran yang terbaik buat para pelajar. Okey, cuba saya nak tambah sikit. Saya suka untuk saya sarankan kepada kerajaan kalau boleh peranti-peranti yang dijual boleh diberikan satu tax holiday. Ini dapat membantu para ibu bapa ataupun penjaga supaya mereka dapat membeli peranti dengan yang lebih murah lah. Mereka dapat berkemampuan untuk menyediakan peranti kepada anak-anak mereka. Yang seterusnya, kerajaan juga boleh mainkan satu peranan yang lebih agresif untuk membekalkan kemudahan kepada para pelajar. Kita aku sekiranya kerajaan tidak mampu untuk memberikan untuk memberikan ataupun menyediakan kemudahan, tetapi mereka boleh menjadi peneraju dalam menyediakan kemudahan peranti ini. Mereka boleh mewujudkan satu jalinan ataupun hubungan dengan NGO, pihak-pihak yang pihak-pihak swasta ataupun orang persendirian untuk menyalurkan peranti seperti gadget ataupun komputer riba kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Umum mengetahui ataupun kita sedia maklum bahawa kita memang berada di satu persimpangan di mana sama ada untuk memilih keselamatan ataupun pendidikan anak-anak. Jadi dengan ini tiada jawapan ataupun tiada satu jawapan yang 100% benar. Oleh itu saya sangat berharap ataupun kita sangat berharap agar semua pihak dapat menjalinkan kerjasama yang utuh untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai contohnya para ibu bapa ataupun dengan kerajaan boleh melibatkan diri dengan dalam sesi libat urus dengan pengubah dasar supaya dapat mengeluarkan ataupun supaya dapat mencapai satu kaedah yang paling berkesan dalam menyediakan pembelajaran yang terbaik buat para pelajar di luar sana. Maka dengan ini saya sudahi ucapan saya ataupun pendapat saya dengan saya nak ingatkan kepada semua supaya dapat bekerjasama dalam memastikan masalah-masalah ini dapat diselesaikan terutamanya dalam waktu pandemik COVID-19 sekarang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor atas cadangan harapan tersebut. Jadi kini kita ucapkan terima kasih kepada para panel kita yang bersama-sama dalam forum intelek pada kali ini. Jadi diharapkan moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi sebagai kesimpulannya, dalam keadaan ini kegelisahan ibu bapa wajar ditangani dengan memberi penerangan serta penjelasan secara berkala
berkenaan perancangan komprehensif kerajaan terhadap hala tuju pendidikan yang lebih berkesan untuk memudahkan rakyat tidak hanya boleh dimanfaat oleh sebahagian rakyat dan meminggirkan sebahagian yang lain. Ketahuilah, kami rakyat tidak hanya goyang kaki, keadaan semasa menuntut kami lebih berdikari dan menanggung liabiliti tambahan demi kemajuan pendidikan diri dan keluarga. Dan inilah tanggungjawab media memberi platform kepada pemegang kuasa untuk memberi pencerahan sekaligus menenangkan emosi ibu bapa, guru dan paling penting anak-anak kita yang melalui tempoh pendidikan sukar ini. Mereka yang masuk ke hutan, ke sawah, bendan untuk mencari capaian internet. Mereka yang mengulang kaji sendiri, mereka yang hanya berinteraksi dengan para guru menerusi maya. Maka, jika isu ini didiamkan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka tidak ditambah baik, kita bakal berdepan risiko iaitu memperoleh generasi yang ketinggalan atau lost generation. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok tu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Sekian itu saja untuk Forum Intelek pada kali ini. Terima kasih kepada semua.